Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baru-baru ini kita dengar banyak perbincangan berkenaan dengan sebuah program yang dinamakan sebagai Metamorphosis, ya. Dan sesiapa yang mengkaji tentang program ini akan tahu bahawa ia berkait sangat kuat dengan satu aliran pemikiran, satu gerakan yang dinamakan sebagai The New Age Movement. Baik, bukan niat saya, bukan tujuan saya untuk mengatakan bahawa semua orang yang membawa program-program seperti program Metamorphosis ini sedar bahawa mereka sedang menyebarluaskan akidah New Age. Bukan niat saya untuk mengatakan bahawa mereka ini berpegang 100% dengan akidah yang dibawa oleh pengasas-pengasas gerakan New Age ini. Kita tahu bahawa bila New Age dah sampai ke bumi Melayu ini dan sampai ke kawasan-kawasan lain di muka bumi ini, dia bercampur aduk dengan pegangan dan akidah orang-orang situ, orang-orang asal. Jadi bila sampai ke bumi Melayu ini, bila sampai ke Indonesia, bila sampai ke Malaysia, bila sampai ke Singapura, kita lihat ada juga usaha-usaha menapis. Ada juga usaha untuk mencampurkan. Ada juga yang main telan bulat-bulat sahaja. Jadi tujuan video ini bukanlah untuk menuduh ataupun mendakwa semua orang yang membawa program seperti program Metamorphosis ini berniat tidak baik, ya. Mungkin niat mereka baik, tetapi ada satu perkara penting yang kita harus tahu tentang gerakan New Age itu sendiri. Maka itu tujuan saya dalam video ini, untuk berbicara berkenaan dengan New Age daripada perspektif akidah Islam. Baik, soalan yang pertama adalah apa yang new dekat dalam istilah New Age itu sebenarnya? What is new about the New Age? Itu istilah kunci untuk faham. This is the most important part. Baik, the new in the New Age adalah, jangan terkejut, untuk mengarus utamakan akidah pantheism. That is the new in the New Age. Tapi Ustaz, akidah pantheism ni bukanlah akidah yang baru. Dia akidah lama, ancient, betul. Tetapi dia tidak pernah jadi arus utama dalam muka bumi ini. Dia mungkin arus utama di India, kan, di mungkin beberapa belahan bumi yang tidaklah berapa besar sangat. Tetapi sekarang ini, dengan gerakan New Age ini, objektif utama mereka adalah untuk mengarus utamakan pantheism. Kalau di belahan bumi yang dibuka oleh umat Islam ataupun orang-orang Kristian ataupun orang-orang Yahudi, kita lihat bahawa wahdatul wujud, ya, ataupun pantheism ini, of course wahdatul wujud ini cuba ditakrifkan dengan macam-macam takrifan. Tetapi pada pandangan saya, boleh setuju, boleh tak setuju, boleh terima, boleh tong sampahkan pandangan saya. Tetapi kalau salah, nyatakan di mana salahnya. Saya melihat istilah asal wahdatul wujud ini sebenarnya adalah pantheism. Kemudian datang beberapa ulama yang cuba untuk membersihkan istilah wahdatul wujud itu daripada pantheism. Tapi saya melihat akhirnya ia telah menyelewengkan istilah asal wahdatul wujud itu daripada asalnya. Maka dengan mengatakan itu, saya tidaklah menuduh semua orang yang mempromosikan wahdatul wujud ataupun percaya kepada wahdatul wujud hari ini hakikatnya membawa pantheism. Tapi saya bercerita tentang asalnya, ya, asalnya. Jadi gerakan ataupun akidah pantheism ini, dia sebenarnya adalah philosophical justification for syirik. Dia adalah satu alasan falsafah untuk mempertahankan syirik. Mana-mana masyarakat yang menyembah berhala, menyembah apa saja objek alam ini, mereka akan membawa alasan-alasan yang berbunyi falsafah. Dan biasanya falsafah yang mereka gunakan untuk mempertahankan syirik adalah akidah pantheism, bahawa everything is God, ya. Awak, matahari, langit, bumi, air, bahkan alam ini, ya, adalah Tuhan. Tidak ada yang wujud kecuali Tuhan. So everything is God, you are God. Jadi New Age ni dia nak beritahu kita bahawa Tuhan yang kamu cari selama ini, yang kamu anggap di luar diri kamu, hakikatnya adalah kamu dan alam ini. So that is the new in the New Age itu.
Dan kita harus terima perkara ini sebagai satu hakikat pada pandangan mereka. Dan kerana kita tidak menerima perkara ini sebagai sebuah hakikat, itulah yang telah membantutkan kemajuan bangsa manusia. Mereka bahkan menuduh agama-agama rasmi seperti tentu Islam, Kristian, agama Yahudi sebagai satu perkara yang telah membantutkan kemajuan manusia. Kerana apa? Kerana ia menyembunyikan rahsia tersebut. Rahsia itu apa? Kita Tuhan sebenarnya. Betul ke Ustaz? Simple as that? Ya betul. Kalau tak percaya apa saya cakap, rujuk kepada sumber-sumber utama mereka. Go to their primary sources, kan? Kita bukan bercakap berdasarkan assumption, petik sana petik sini, tidak. Antara orang yang diiktiraf sebagai pengasas gerakan New Age moden adalah Teilhard de Chardin. Kalau nak Google, dia Teilhard de Chardin, tetapi sebutannya Teilhard de Chardin. Dia orang Perancis. Rujuk kepada penulisan-penulisan beliau. Beliau bercakap tentang pantheism, cakap tentang kalau dia mendakwa Kristian, tapi dalam aliran Kristian juga ada aliran Batiniyah, ada aliran Batiniyah yang juga membawa pantheism. Sama juga dalam Islam, kita ada aliran-aliran Batiniyah yang juga membawa pantheism. Begitu juga dalam agama Yahudi, aliran Kabalah mereka juga membawa pantheism. Sebab tu saya katakan bahawa gerakan Batiniyah dan pantheism tidak boleh dipisahkan. Kerana apa? Kerana tujuan utama Batiniyah adalah untuk melawan kembali, membawa syirik untuk melawan kembali tauhid. Yang sepanjang sejarah manusia menang, kan? Bila-bila para nabi membawa agama tauhid, syirik kalah. Tapi dia tak pernah terima kekalahan. Jadi mereka nak bangkit kembali, maka mereka sudah tentu akan memburuk-burukkan agama tauhid yang mengatakan bahawa Tuhan bukan kita, Tuhan terpisah daripada kita, Tuhan terpisah daripada alam. Terpisah ni dari segi zat, dari segi zat. Kita bukan bercakap tentang tempat, Itu kita boleh berbicara lain hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rujuk kepada Teilhard de Chardin, orang-orang seperti Eckhart Tolle, yang jelas-jelas mengatakan bahawa siapa yang kata agama dia saja yang betul, orang seperti ini telah menyempitkan pemahaman dia tentang kebenaran, dan dia telah menghalang diri dia daripada capai enlightenment dan sebagainya, atau begitulah yang dimaksudkan beliau. Rujuk orang-orang seperti Rhonda Byrne, kan, penulis buku terkenal The Secret, orang-orang seperti Napoleon Hill yang dianggap sebagai the father of the New Age business movement, kan. Dan New Age ni dia akan bawa motivasi bisnes yang sangat kuat, motivasi bisnes yang sangat kuat, dan antara pengasas utamanya adalah Napoleon Hill. Napoleon Hill ni ada tulis buku Grow Rich with Peace of Mind. Nanti saya akan cerita tentang buku ni sikit lepas ni. Jadi bila bercakap berkenaan dengan New Age, itulah dia yang new di dalam New Age. Kajian yang saya buat ni tidaklah boleh dikatakan sebagai original research, kerana orang-orang barat telah terlalu ke hadapan dalam mengkaji berkenaan dengan New Age ini, kerana mereka yang menghadapinya dahulu, khususnya yang concern tentang akidah ini adalah orang-orang Kristian. Dan kajian-kajian banyak telah dilakukan oleh orang-orang seperti Dave Hunt, orang-orang seperti John Ankerberg, John Weldon. Mereka telah melakukan kajian yang kita harus berterima kasih kepada mereka, dan banyak yang boleh kita pelajari, Of course, bila bercakap tentang Trinity itu, kita letak tepi lah tentang Jesus Christ dan sebagainya. Tetapi berkenaan dengan kajian mereka tentang New Age ini dan bagaimana ia mengganggu akidah tauhid, orang Kristian pun menganggap mereka ada tauhid, kan, walaupun bukan tauhid, tapi paling tidak mereka telah memberikan sumbangan yang amat besar. Jadi kita tidak perlu reinvent the wheel. Banyak perkara kita boleh rujuk kepada penulisan-penulisan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik,
Dan antara label yang dilontarkan kepada gerakan New Age ini adalah mereka ini cuba membawa counterfeit spirituality, counterfeit spirituality, membawa satu ilmu kebatinan, ilmu kerohanian yang palsu, sebagai untuk mengganti ilmu kerohanian, ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak, ataupun monasticism yang dibawa oleh agama, yang dibawa oleh agama Kristian. Mereka bawa sesuatu yang cuba menyaingi, sesuatu yang berbentuk counterfeit ataupun palsu. Bahkan saya akan pergi lebih luas daripada itu. Saya akan katakan bahawa dia bukan setakat counterfeit spirituality, tetapi counterfeit belief system dan juga counterfeit laws. Ini saya ambil daripada akidah, syariah dan akhlak lah. Dan juga tak lupa mereka bawa banyak penyelewengan berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman, ya. Mereka juga bersiap sedia menanti kedatangan The Messiah, ya. Tetapi kalau kita lihat kepada sifat-sifat Messiah mereka tunggu, dia sebenarnya lebih kena dengan Dajjal, ya, bukan Nabi Isa. Boleh rujuk berkenaan dengan the Lucis Trust, ya, satu badan yang ada kaitan dengan United Nations yang pernah bawa projek ini, iaitu projek menanti kehadiran The Messiah. Can you imagine dah sampai ke United Nations, ya, gerakan New Age ini. Jadi mereka mendakwa bahawa ini berkenaan dengan rukun keempat, iaitu tanda-tanda akhir zaman, ya. Itu pun mereka selewengkan juga. Jadi dalam keempat-empat dimensi agama kita ini, mereka ada bawa versi palsu. Baik, kita tengok yang pertama sekali. Islam mengajar tauhid dan agama Kristian yang asal mengajar tauhid. Yahudi masih lagi berpegang kepada tauhid dengan of course perbezaan-perbezaan tertentu. Mereka bawa apa pula New Age ni? Mereka bawa sesuatu yang nampak macam bukan bercanggah, ya, tapi sebenarnya bercanggah. Mereka bawa wahdah. Dalam istilah falsafah ataupun falsafah kesufian, philosophical mysticism, ia dipanggil sebagai wahdah. Dia orang tak sibuk dengan tauhid, dia sibuk dengan wahdah. Dan ramai umat Islam sudah terpalit dengan perkara ini. Islam ajar tauhid, bukan wahdah. Agama kita agama tauhid, bukan agama wahdah, kesatuan semua. Tidak. Islam adalah agama yang mengajar tauhid, bukan wahdah. Begitu juga agama Kristian yang asal, ya, yang dibawa oleh Nabi Isa, yang sebenarnya hakikatnya adalah agama Islam, mengajar tauhid, bukan wahdah. Tauhid itu apa? Tuhan satu. Alam Tuhan. Manusia Tuhan. Ya. Tapi wahdah ni kata tak semuanya adalah satu. We are just different aspects of God, ya. Kan saya dah cerita tentang Wahdatul Wujud sebelum ini. Saya satu, tapi ada tangan, ada kaki, ada mata, ada kepala. Dan tangan ini boleh kita kata saya, dan boleh juga kita kata ia bukan saya. Maka begitulah mereka kata bahawa matahari ini boleh kita panggil dia sebagai Tuhan, dan boleh juga kita kata dia bukan keseluruhan Tuhan. Ini pantheism. Itu counterfeit akidah. Mereka juga membawa counterfeit syariah ataupun counterfeit laws, kan? Ataupun counterfeit ethics. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kalau kita tengok falsafah New Age ini, akidah New Age ini, dia tak suka pada hukum hakam. Dia tak suka kepada ritual agama Islam, agama Kristian dan sebagainya. Tetapi dia akan kata relativism, kan? Relativism, subjective morality. Apa yang you rasa betul-betul, apa yang you rasa salah. Apa yang what works, especially what works. Ini penting ni. Whatever that works is right. Whatever that does not work is not right. Maka sebab tu mereka, orang-orang yang banyak terpalit dengan gerakan New Age ni, mereka tak kisah sangat tentang halal haram.
Dan bahkan mereka mengkritik agama. Dia tengok orang solat pun tak jadi baik, orang bayar zakat pun tak jadi baik. Tapi kita mengambalkan positive mindset kan. Saya lihat banyak orang yang baik keluar daripada gerakan-gerakan New Age ini. Jadi hukum hakam ni pada mereka, it's not that important. Yang important adalah positive mindset. Ini berkait dengan dimensi nombor 3, iaitu dimensi akhlak. Ya. Akhlak to them is positivity. Bahkan ada di antara mereka yang sampai mengatakan bahawa no negativity at all. Bahkan jangan guna perkataan jangan. Jangan guna perkataan don't. Sedangkan Al-Quran ada banyak perkataan jangan. Dan mereka kata tak boleh. Jangan. Itu sendiri adalah satu istilah yang negatif. Jadi itu yang dipanggil sebagai spirituality bagi mereka. Positive mindset. Positive mindset, jangan negatif langsung. This is ini adalah satu akhlak palsu. Dalam Islam kita lihat Rasulullah SAW ada marah, kan? Dan ada kasih sayang. Kasih sayang ini sudah tentu lebih daripada marah dia, tapi jangan nafikan ada marah. Rasulullah ada pergi perang. Rasulullah ada mengkritik perkara-perkara yang diklasifikasikan sebagai berbentuk negatif tu ada dalam agama kita. Tak boleh nak nafikan benda tu. Dan counterfeit spirituality mereka juga banyak sangat berkait dengan golongan jin. Ini penting. Ya, ini penting. Bahkan susah kita nak cari kumpulan ataupun gerakan ataupun pengasas aliran New Age yang tidak ada pengalaman berpawang, tidak ada pengalaman ada dampingan jin, tidak ada pengalaman ada dampingan apa yang mereka dakwa sebagai dia spirit guides, ya, ascended masters. Kalau dalam kita punya bahasa ni, wali-wali lah, roh wali-wali kan, yang datang kemudian memimpin. Mereka pun mendakwa benda sama kan. Jadi saya seru kepada umat Islam, bahkan ulama-ulama kita yang mempromosikan akidah-akidah seperti ini, periksa balik, periksa kembali. Apabila kita mendakwa Rasulullah SAW datang kembali, wali-wali yang telah meninggal dunia datang kembali dalam majlis-majlis zikir, dalam majlis-majlis maulid dan sebagainya, kita periksa kembali perkara ini. Adakah ia benar ataupun ia sendiri adalah satu permainan jin dan syaitan, seperti yang dilakukan kepada orang-orang yang membawa aliran New Age ini. Mereka semua ada pengalaman dengan jin dan mereka semua mendakwa ada dampingan. Saya ambil contoh jelas, Napoleon Hill, buku dia hampir semua bestseller. Dan kalau lihat klasifikasinya di library ke, di kedai-kedai buku ke, di bawah self-help ataupun di bawah bisnes. Hakikatnya Napoleon Hill ni mendakwa bahawa ilmu yang diajarkan ni, tahu tak dia dapat daripada siapa? Bayangkan berapa juta manusia dah baca buku dia. Oh, hebat. Konten dia bagus, hebat, it works kan. Tapi dia dapat daripada siapa? Nanti saya akan letakkan quote dia. Yang pada buku dia Grow Rich with Peace of Mind, dia mengatakan dengan terus terang bahawa biasa dia menerima ziarah ataupun kehadiran makhluk-makhluk yang hover about him. Hover about ni, hoverboard tahu kan, yang terapung tu. Macam kita tengok Pontianak, Pontianak tu dia hover kan. Dia kata ada makhluk-makhluk ni yang hover about me, ya. Dan mereka datang daripada thousands of miles away. Dan mereka ni discarnate dan disembodied. Maksud dia apa? Dia mendakwa bahawa roh-roh yang datang kepada dia ni adalah hasil antaranya astral projection
bahawa mereka ni adalah orang-orang yang sudah sampai makam yang sangat tinggi, dan mereka mampu mengeluarkan roh mereka dari tubuh mereka, dan roh mereka ni bebas berkeliaran ke mana ia nak pergi. Ataupun ini adalah roh-roh orang-orang hebat pada pandangan mereka yang telah meninggal dunia, dan tubuh dan roh mereka ini bebas pergi ke mana yang ia mahukan. Jadi dia kata diorang ni ada satu kumpulan ya, yang dipanggil sebagai kumpulan wali-wali lah kan. Kita tengok persamaannya dalam tradisi kesufian kita pula. Ada yang dipanggil sebagai Abdal, Autad, Kutub, dan Abdal, Autad, Kutub ini semua diberikan peranan-peranan yang tak berbeza dengan peranan Ascended Masters ini. Mereka mendakwa ada at-tasarruf fil kaun. Mereka boleh menguruskan alam ini. Allah berikan mandat kepada mereka untuk menguruskan alam ini. Saya minta kita buat pemeriksaan kembali. Jangan hanya kerana ulama kata kita main terima saja. Kalau kita nak jawab macam itu, oh saya percaya benda ni sebab ulama kata, mana boleh? Awak kena check, awak kena periksa betul-betul. Sebab kalau yang datang tu jin macam mana? Kalau yang mendakwa Kutub itu jin sebenarnya macam mana? Kalau yang mendakwa Abdal itu jin sebenarnya macam mana? Saya minta kita periksa kembali sahaja. Mungkin saya silap, mungkin awak betul. Bincang, bawa bukti, hujah. Agama kita ini berdiri di atas dasar hujah ya. Saya mendakwa mudah saja. Isu kutub ni semua tidak ada dalam agama kita. Tak ada satu ayat Quran ataupun sunnah Nabi SAW yang berbicara tentang kutub-kutub ini seperti mana yang dibicarakan oleh orang-orang yang mendakwa bahawa kutub ini ada 2 lah, kadang-kadang ada 4 lah, lepas tu ada ghaus dan sebagainya, dan bila berdoa boleh berdoa kepada mereka. Ini sebiji apa yang diajarkan dalam akidah pantheism ini. You can pray to these demigods, kan? You boleh minta pada mereka. Sebab apa? Sebab mereka memang mengurus alam ini. Kita pelik, malaikat ada untuk mengurus alam ini, hasil mandat yang Allah berikan kepada mereka. Mana datang pula isu-isu wali Abdal, wali Aqtab ni semua? Mana masuk cerita ni? Mana masuk cerita ni? Pada pandangan saya, ia masuk daripada aliran Batiniyah. Ia masuk daripada aliran Batiniyah yang telah meracuni tasawuf Islam kita. Awak boleh setuju, awak boleh tong sampahkan pandangan saya, tak ada masalah. Tapi bagi sesiapa yang nak cari kebenaran, I know this tugging feeling will always be in your heart. Selagi kamu tak jumpa dalil yang kuat, hujah yang kuat, saya minta pause dulu. Tapi kalau kamu yakin dengan hujah kamu, bukan setakat ulama tu kata, ulama ni kata, kena lihat hujah ulama. Sebab ulama bukan dalil, kata-kata ulama bukan dalil, kata-kata ulama adalah panduan, tetapi ia bukan dalil. Ia tidak setara dengan Al-Quran dengan sunnah. Pandangan ulama boleh betul, boleh salah. Betul, mereka bukan kita, kita bukan mereka. Mereka lebih alim daripada kita. Tapi kita juga tidak boleh mendakwa bahawa kita tidak tahu apa-apa tentang akidah kita sendiri. Sebab kita tak boleh mendakwa bahawa oh, saya berpegang pada akidah ni sebab saya ikut dia. Saya tak periksa pun hujah dia, saya ikut saja. Saya berpegang bahawa pendirian seperti itu tidak boleh diterima sebenarnya. Khususnya bagi orang-orang yang can get access to research, proper research. Awak boleh akses kepada kitab-kitab mereka, awak boleh akses kepada ulama-ulama, maka awak tidak ada hak untuk absolve your responsibility. Begitu. Saya tahu ada yang tak suka dengan pandangan ini, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita bertukar pandangan ya. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi yang dia cakap tentang Napoleon Hill? Dia kata makhluk-makhluk inilah yang memberikan dia ilmu yang diajarkan. Bahkan dia sebenarnya diperintahkan oleh makhluk-makhluk ini. Buat blueprint ini dan kasih dunia tahu. Let the world know about this. Nah, itu yang start tu sebar luas. Masuk menjadi program-program motivation, business motivation. Saya masih lagi belum dapat satu pandangan tuntas tentang NLP ya. Tetapi daripada kajian saya tentang sihir, tentang mantra-mantra yang diamalkan oleh tukang-tukang sihir sedunia, saya melihat ilmu NLP ini dia sebenarnya dicungkil daripada ilmu sihir.
tetapi ditukar nama dia. Tapi bukanlah maksud saya untuk mengatakan bahawa NLP ni semuanya sihir, tidak. Tetapi dia punya asas, dia punya basic philosophies, basic techniques adalah daripada teknik sihir sebenarnya. Orang mungkin kata, tapi dia tak guna pun istilah-istilah sihir, Ustaz. Nama tak penting. Yang penting makna, bukan mabna, bukan dia punya bentuk nama tu. Dia boleh tukar nama pukau kepada hipnosis, kan? Boleh tukar sahaja pranayama kepada breathing exercises, kan? Boleh je tukar benda-benda tu, tapi ia tidak mengeluarkannya daripada hakikat dia yang sebenar. Jadi mereka cuba bawa counterfeit akidah daripada tauhid kepada wahdah. Mereka bawa counterfeit syariah, kan? What works is what is true. Mereka bawa counterfeit morality, positive mindset saja tanpa negativity. Mereka bawa counterfeit spirituality. Mereka juga bercakap tentang fana, ya, jangan terperanjat. Mereka juga bercakap tentang mereka rasa selepas mereka meditasi, selepas mereka mengulang-ulang zikir mereka, mereka masuk kepada satu tahap trans, ya, trans state tersebut, dan dalam trans state tersebut mereka mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Tak banyak beza dengan dakwaan sebahagian orang, ya, ketika mereka melakukan zikir, ya. Dan pandangan saya juga, ini saya kongsi, boleh salah, boleh betul, dan sudah tentu hujah ada banyak, tetapi waktu singkat. Zikir ini, kalau kita lakukan sampai ke tahap kita hilang kesedaran diri, itu sebenarnya adalah self-hypnosis. Kita ingat kita buat zikir, tapi kita buat self-hypnosis. Dan bila kita self-hypnosis, kita self-hypnotize ourselves, kita boleh jatuh dalam trance. Bila jatuh dalam trance, sudah tentu akan macam-macam pengalaman, kan? Tapi bukan bermakna pengalaman itu benar. Itu tidak bermakna pengalaman itu real. Kerana banyak orang bila fall into trance, dia hallucinate. Orang Kristian bila fall into trance, dia hallucinate Jesus Christ. Orang Hindu bila fall into trance, dia hallucinate Shiva. Dia hallucinate Vishnu. Jadi isu falling into trance ni dan hypnotism ni adalah antara teknik-teknik yang banyak digunakan dalam New Age. Dan teknik hipnosis ni diambil daripada pukau. Yang amalkan hipnosis ni adalah sorcerers of the olden days. The sorcerers yang amalkan. Dan hipnosis ni tak boleh. Bahayanya besar. Kerana hipnosis ini, dia boleh membawa mudarat yang amat besar. Contoh, dia boleh masukkan memori yang tidak ada sebenarnya dalam diri awak, sehingga awak tak tahu mana memori awak dan mana bukan memori awak. Dia boleh buat awak ingat awak ni orang lain. Dia boleh masukkan idea-idea, ya? Itu dia panggil suggestion, kan? How high is your suggestibility? Bila awak kena hypnotize itu, awak seolah-olah telah membuka pintu untuk orang lain menguasai diri awak. Adakah ini halal dalam Islam? Ini persoalan besar. Apa beza dengan minum arak? Kita punya mental capacity shutdown. Bila hypnotized, sama juga shutdown. Bahkan orang yang under hypnosis, hypnotic trance ini, awak boleh suruh dia buat apa yang awak nak. Lelaki yang tak pernah melahirkan anak, boleh disuggest sampai dia rasa sakit melahirkan anak. Macam mana? Orang yang tangan sudah kodong, boleh dihipnotize sehingga dia rasa tangan dia tu masih ada, dan sebagainya. Jadi kita harus periksa dan buat kajian dengan lebih dalam lagi. Jangan kita kopoh untuk mengatakan bahawa perkara itu betul, boleh diamalkan, ataupun salah. Tapi yang lebih selamat pada pandangan saya adalah hold dulu, anggap dia salah dulu. Selagi tidak ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah dan amalan para sahabat dan amalan para ulama yang muktabar, yang jelas, berdalil, berhujah, jangan amalkan. Satu lagi contoh, mereka banyak mengamalkan breathing exercises. Kenapa aliran-aliran seperti ini banyak mengamalkan breathing exercises? Saya kongsi satu rahsia. Breathing exercise ni sebenarnya, antara yang awal-awal mengamalkannya adalah the yogis, ya. Ia diambil daripada yoga. Yoga ni ada banyak. Bila kita cerita tentang yoga, banyak orang ingat yoga ni hanya body postures, ya, lipat-lipat badan dan sebagainya. Itu salah satu. Kalau tak salah saya dipanggil itu asana yoga. Tapi ada juga yang dipanggil sebagai pranayama. Pranayama ni adalah yoga berbentuk pernafasan. Tujuannya apa? Sama saja. Tujuannya adalah untuk hypnotic trance, untuk buat kita jatuh dalam trance sehingga kita capai apa yang dipanggil sebagai altered states of consciousness.
Altered states of consciousness ni apa ke benda lah pula kan? Altered states of consciousness ni adalah, mudah katalah, awak punya minda sedar shut down. Itu altered states of consciousness kan? Shut down, dan dalam keadaan-keadaan yang tertentu ada satu makhluk yang akan ambil alih awak. Bahaya hipnosis ini, dia membuka pintu untuk awak dirasuk. Sebab hipnotism ni seolah-olah awak keluar daripada rumah awak. Awak bawa minda senda awak keluar daripada rumah awak, dan bila rumah tu pintu terbuka, tak ada orang dalam, ada saja makhluk-makhluk tertentu yang akan masuk campur. Sebab tu banyak orang dalam hypnotic trance, mereka akan jadi mediums. Bahkan semua medium ni apa pula? Medium ni orang yang menurun, ya. Mereka semuanya akan fall into trance dulu sebelum berlaku possession tersebut, penguasaan oleh golongan jin, pawang-pawang ini. Jadi New Age ini, antara bahaya besar yang dia bawa adalah dia juga mengarus utamakan sihir. It is making sorcery and black magic mainstream. Whole package. Ada astrologinya. Siapa yang ikut this motivational movement ni, dia tahu ada astrologi. Dia ada check nama, ada check numerology. Ini semuanya adalah tiang-tiang sihir sebenarnya. It comes with the whole package. Package dia apa? Ada pantheism, ada astrology, ada meditation. Bukan zikir, zikir lain benda, tafakur pun lain benda, meditation. Ada altered states of consciousness, ada the feeling of oneness with everything, ada trance, ada macam-macam lagi lah, ya. Dia come to the whole package. Satu datang, dia akan datang dengan semua sekali. Dan sebelum saya tutup, saya nak cerita sikit tentang law of attraction. Okey, saya cerita ni mungkin taklah berapa teratur, tetapi ada struktur juga sebenarnya. Saya nak tutup dengan law of attraction, ya. Law of attraction ni nampak macam okey. Saya ada tulis satu posting pendek berkenaan dengan law of attraction ini di Facebook saya. Nanti saya letakkan link dia. Law of attraction ni tidak lain adalah secara tidak langsung mengatakan bahawa what you want you can get. Whatever you want you can get. Apa saja yang kamu nak, kamu dapat. What the mind can conceive, the mind can achieve. Apa saja yang minda boleh bayangkan, minda boleh capai. You ask from the universe will respond. Like attracts like. You positif, you akan dapat positif. You negatif, you akan dapat negatif. Pelik kan? Sebab Rasulullah SAW sendiri, ya, dilontar batu kan, berdarah mulut dia. Adakah kerana dia negatif? Ini soalan-soalan kita harus tanya. Jangan main ikut saja. Dia dengar manis, dengar seronok. Wah, positif kan? Positif. Jadi law of attraction ni, you sampaikan niat kepada universe akan respon. Where is Allah in this case? Datanglah sebahagian orang-orang Islam yang cuba nak justifikasikan pemikiran ini, ya, mengatakan bahawa oh, ana inda zanni abdi bi. Allah kata, aku akan berperilaku seperti mana hamba aku menyangka tentang aku. Maka seolah-olah Allah ni macam respon apa saja yang kita nak. Dia respon kepada apa yang kita buat. Seolah-olah Allah ni macam hamba kepada kita pula. Jangan lupa, Allah ada iradah dia sendiri. Doa kita yang kita nak sekuat-kuatnya pun, kalau Allah tak nak benda tu jadi, tak jadi. Betapa positifnya awak sekalipun, Allah nak timpakan musibah kepada awak, dia boleh. Betapa negatifnya awak ni, Allah nak timpakan perkara yang baik ke atas awak, berikan perkara yang baik, boleh berlaku kan? Jadi law of attraction ni sebenarnya adalah offshoot daripada akidah pantheism. Sebab awak Tuhan. Whatever you want you can achieve. The whole thing is God. So it's just God interacting with each other, God interacting with himself. That is law of attraction. Be very careful, ya. Ada banyak lagi saya boleh bercakap tentang isu law of attraction ini, tapi cukup setakat ini. Saya harap masyarakat kita cakna tentang perkara ini, buat kajian yang lebih dalam. Kalau awak ada jumpa perkara-perkara yang salah daripada apa saya cakap ni, PM saya, kita boleh berjumpa, kita boleh mengopi. Kita jangan rigid. Kalau salah kita kata salah, kalau betul kita terima betul, walaupun perkara itu pahit. Dengan sikap ini, insya-Allah ilmu masyarakat akan semakin berkembang. Wallahu a'lam bissawab. Kita jumpa dalam sesi yang akan datang nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.